Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita baca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya telah memberikan satu link kepada kamu, iaitu link video yang bertajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan melihat dan kita akan menjawab soalan latihan bagi tajuk ini. Jadi sebelum kita menjawab soalan tajuk ini, marilah sama-sama kita membaca nota ekspres terlebih dahulu. Nota ekspres kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku." Riwayat Ahmad. Jadi di atas ini adalah hadis riwayat daripada Imam Ahmad yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat tidak lama lagi. Jadi baginda telah memberitahu kepada Muaz bahawa kemungkinan selepas ini Muaz, kamu tidak akan dapat melihat aku lagi. Jadi sekiranya kamu hendak melihat aku, sekiranya kamu hendak bertemu denganku, semoga kamu akan melalui masjid atau perkuburanku. Jadi difahamkan dalam hadis ini, ini yang menunjukkan tanda-tanda Nabi Muhammad SAW akan pergi buat selama-lamanya, baginda akan wafat. Jadi marilah sama-sama kita melihat detik-detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad SAW di dalam kronologi di bawah ini. Detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad SAW, penghujung bulan Safar, terjadi pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Baginda mula ditimpa sakit kepala dan demam teruk setelah pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Seterusnya, apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu ibnu Abbas menuju ke rumah Aisyah. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjamaah di masjid. Baginda akan meminta Abu Bakar menjadi imam solat kerana keadaan baginda lemah. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta pada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, untuk menjadi imam ketika solat subuh. Jadi pada tarikh 12 Rabiul Awal, ketika sangat kewafatan semakin hampir, ketika saat kewafatan semakin hampir, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Kayu siwak ni adalah kayu buruh gigi tu, kayu sugi. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Jadi baginda memberi syarat kepada isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah, bahawa baginda akan memberus gigi, bersiwak ni nak memberus gigi. Pada ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah. Nabi masa tu berada di pangkuan di Aisyah, isterinya. Sejurus kemudian wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Sejurus kemudian dia berwafat di pangkuan isterinya, iaitu isteri yang tercinta Sayyidatina Aisyah. Seterusnya, pilih dan tulis jawapan yang betul. Rasulullah SAW mula berasa apa sekembalinya daripada menziarahi tanah perkuburan Baqi'? Mulai berasa sakit kepala. Sin alif sa, kaf ya ta ki sakit, kaf ke pa alif pa lam alif la, kepala. Seterusnya, nombor 2.
Rasulullah SAW telah meninggalkan beberapa apa kepada umat Islam sebelum baginda wafat. Meninggalkan wasiat. Jadi Rasulullah SAW dipesan kepada umatnya beberapa perkara, antara yang lain adalah tidak meninggalkan solat. Seterusnya, ketika hampir saat kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abdul Rahman datang membawa kayu apa? Kayu api ataupun kayu siwak. Kayu siwak ni adalah kayu untuk kita gosok gigi, kayu sugi. Seterusnya, soalan nombor 4. Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin. Alif Faiz Nun Ya Nunin Isnin. Isnin 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran pun 12 Rabiul Awal. Bulan bukan tahun. Bulan kelahiran adalah 12 Rabiul Awal dan bulan wafat baginda pun adalah 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-11. Kaf ke sin se ba be lam sin las 11 ke-11 Hijrah. Seterusnya soalan nombor 5. Nabi Muhammad SAW wafat ketika berumur 63 tahun. Soalan nombor 6. Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan isteri baginda. Nama apa? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Seterusnya soalan nombor 7. Baginda dimakamkan di tempat baginda, iaitu di rumah Aisyah. Baginda dimakamkan di tempat baginda wafat. Wafat ni maksudnya meninggal dunia. Wafat. Soalan nombor 8. Ramai para sahabat. Ramai para sahabat. Sahabat ni maksudnya kawan-kawan Nabi Muhammad SAW. Ramai para sahabat Rasulullah SAW yang dapat menerima kewafatan Rasulullah SAW. Antaranya adalah Umar bin Al-Khattab. Sahabat yang rapat dengan beliau adalah Umar. Beliau mula-mula tidak menerima pada berita kematian Rasulullah SAW ni. Jadi baginda mengancam kepada pada mulanya baginda mengancam kepada sesiapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW mati ni, dia akan memberi ancaman sebab tak percaya kan. Ada juga kisah yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar ini pada mulanya dia menganggap mungkin Nabi Muhammad ini dia pergi sementara sahaja berjumpa dengan Allah SWT, sebagaimana macam cerita kisah Nabi Musa berjumpa, meninggalkan kaum dia untuk berjumpa dengan Allah SWT. Tetapi tidak, perkara ini ditenangkan oleh sahabat baginda, iaitu bapa mertua Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar, yang mengatakan kepada Umar, dia memujuk Umar, kita kena percaya bahawa Rasulullah SAW bahawa dia akan mati. Sesungguhnya Allah SWT itulah yang maha hidup. Jadi Nabi Muhammad Abu Bakar dia bagi tahu pada ucapan kepada semua kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu yang maha hidup. Kemudian beliau membacakan surah Al-Imran ayat ke-144. Seterusnya kita lihat muka surat sebelah. Tulis betul atau salah. Nombor 1. Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan Sayyidatina Fatimah. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Yang betulnya adalah di pangkuan isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah. Fatimah ni anak dia, anak Nabi Muhammad SAW. Seterusnya nombor 2, Rasulullah SAW berwasiat supaya umat baginda mengambil berat tentang solat. Betul. Betul. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar berada di luar Madinah di saat kewafatan Nabi Muhammad SAW. Betul atau salah? Salah. Baginda berada di Madinah. Seterusnya nombor 4, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menerima berita kewafatan Nabi Muhammad SAW dengan tenang. Betul atau salah? Salah. Pada mulanya dia terperanjat.
Baik, Sayyidina Umar dia macam mengamuk lah sikit. Dia tak dapat menerima berita ini. Kemudian selepas itu dia telah ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menenteramkan sahabat yang tidak dapat menerima kewafatan Nabi. Termasuklah sahabatnya, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Betul. Seterusnya, soalan nombor 6. Sayyidina Umar mengancam untuk menghukum orang yang mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, betul lah. Pada mulanya memanglah beliau nak mengancam. Dia tak dapat menerima berita itu. Setelah ditenangkan oleh sahabatnya Abu Bakar, barulah beliau menerima. Jadi Rasulullah SAW, nombor 7, Rasulullah SAW wafat ketika berusia 65 tahun dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Betul atau salah? Salah. Jawapannya 63. Masjid Nabawi itu betul lah. Tapi umur dia, Rasulullah SAW wafat adalah ketika berumur 63. Seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah melalui kaedah syura. Betul atau salah? Betul. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar dengan tenang mendapatkan jenazah baginda dan mengesahkan kewafatan baginda. Mula-mula ni salah lah. Bukan tenang, mula-mula dia sedih dan menangis. Kemudian barulah tenang. Okey, seterusnya Sayyidina Abu Bakar dengan tenang. Tapi kalau ikut buku teks ni dia cakap baginda menangis. Jadi nak kata tenang pun boleh. Nak kata kalau mengikut pembacaan di dalam buku teks ini, yang inilah Sayyidina Abu Bakar ni, beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi. Okey. Inilah statement dia. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis. Ditulis dalam soalan tadi tenang kan, tapi dalam ni dia menangis kesedihan atas pembagian Nabi Muhammad SAW yang dikasihinya. Di berita kewafatan tu mula-mula beliau menangis dan kemudian baginda mengesahkan kewafatan baginda tu betul. Tapi yang menangis tu mula tenang ni, yang ni salah lah. Jadi baginda menangis. Bukan menangis teriak macam apa? Macam orang tak ingat apa tu menangis ni menangis sedih lah, bukan menangis sampai lupa dah ni tengok orang menangis sampai mengacau-acau, bukan menangis yang tu Abu Bakar menangis sedih saja. Seterusnya nombor 10, keimanan umat Islam semakin lemah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Betul atau salah? Salah. Okey, jawapannya keimanan umat Islam adalah semakin kuat. Selepas Rasulullah SAW wafat tu, ramai umat Islam dia bersatu untuk mengembangkan agama Islam yang dicintai ini. Seterusnya kamu buat yang ni. Padankan berdasarkan pernyataan berikut. Yang pertama adalah kesan. Yang ni kesan, yang atas kesan, yang bawah ni i'tibar. I'tibar ataupun pengajaran. Nombor 1, keimanan para sahabat dan kaum muslimin terhadap Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Okey, apa dia yang terjadi? Itu adalah kesan daripada peristiwa dia. Seterusnya, hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, hendaklah kita mengisi. Ini adalah i'tibar. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kesan adalah peristiwa kewafatan Nabi. Seterusnya, hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memelihara salat, salawat serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Ini i'tibar. Seterusnya, bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dengan dakwah. Strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Ini kesannya. Seterusnya, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Okay.
Maksud sistem syura ni adalah sistem lantikan secara bermusyawarah, mesyuarat untuk memilih siapakah pemimpin yang akan memimpin khalifah Islam ni. Jadi khalifah Islam ni kita ingat yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas Nabi wafat, jadi segala pentadbiran Islam ini diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian diambil alih mengikut sistem syura, iaitu Abu Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ar-Rasyidin Al-Arba'ah. Yang empat tu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi sistem syura ni adalah sistem musyawarah untuk memilih pemimpin. Seterusnya, hendaklah berusaha menjadi sahabat yang baik, menasihati dan bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Ini iktibar dia. Okey, jadi saya ajar lagi di sini. Bayangkan anda, yang ni kita buat hari lain, bayangkan anda sebagai ketua projek pembinaan taman perumahan. Lukis kemudahan yang ada di taman perumahan anda di samping tidak mengabaikan tuntutan syarak. Kemudian nyatakan kepentingan anda memerlukan kemudahan tersebut. Jadi kita nak buat projek, nak buat taman, benda apa yang kena ada dalam taman perumahan tu, mengikut tuntutan syarak apa yang kena ada. Okey, nanti kita buat ini, kita buat masa sekolah nanti, masa bersemuka. Jadi sekian dahulu untuk kelas pada pagi ini. Saya harap kamu faham dengan baik tajuk yang telah dipelajari hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.